Kemudian dimaklumkan kepada saya oleh isteri, disebutkan bahawa keadaan semakin teruk di kawasan rumah kita. Sebuah dewan yang ada bertentangan dengan jalan telah dibom oleh Zionis Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Ke bawah duli-duli yang maha mulia, patut memohon untuk meneruskan forum pada malam ini. Ahli-ahli panel yang saya hormati dan saya kasihi, Profesor Dr. Maza, Profesor Dr. Rozaimi, tokoh-tokoh ilmuwan dan permata-permata untuk bumi Malaysia yang rezeki kalian Allah campakkan berada di bumi Perlis, bumi yang penuh dengan keberkatan, bumi yang penuh dengan ketenangan dan kehebatan. Dan seingat saya, ini adalah kali pertama saya bercakap berkenaan dengan isu Palestin dengan menjejakkan kaki ke bumi Perlis. Dan dengan kehadiran kalian yang begitu ramai, berdepan dengan kesulitan dan kelebatan hujan, dapat hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini, menandakan semangat, keinginan yang luar biasa untuk bersama-sama di dalam program Jihad Palestin ini, mengenali dan meneroka apa sebenarnya yang sedang berlaku kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin yang nun jauh di sana, tetapi pastinya dekat di hati kita masing-masing. Lebih-lebih lagi kalian penduduk negeri Perlis, penduduk-penduduk yang paling dekat dengan bumi Palestin, nak dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Maksudnya kalau seruan datang untuk membebaskan bumi Palestin itu dengan tangan-tangan kalian, saya yakin dan saya pasti yang paling cepat sampai ialah orang-orang Perlis, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, hari ini kita mempunyai ruang masa yang terhad untuk berbicara dan bercerita tentang suatu sejarah yang terlalu panjang. Sejarah dan kisah yang kita dengar tentangnya sejak kita kecil, dilaungkan di dalam nasyid-nasyid, diceritakan di dada-dada akhbar, disebutkan di corong-corong radio. Kita alhamdulillah membesar dan mendengar tentang apa yang disebutkan sebagai perjuangan rakyat Palestin. Tetapi soalnya, sejauh mana kita memahami apa yang sedang berlaku di sana? Hakikatnya, berapa banyak buku yang telah kita telaah untuk kita melihat dan memahami situasi yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di sana. Adakah semangat yang datang ke dalam jiwa kita, semangat kita untuk berdoa, semangat kita untuk menderma, semangat kita untuk berdemonstrasi, hanya datang dalam keadaan bermusim ketika mana saudara-saudara kita sedang dibedil, ketika mana kita mendengar khabar tentang nyawa yang terkorban setiap hari, yang mana angka dan jumlahnya pada hari ini telah mencecah 1,300 orang syuhada. Maka mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini akan menjentik suatu semangat untuk kita balik dan menjadi orang yang berminat dan peka untuk mengetahui apa yang sedang berlaku di bumi Palestin,
dengan menjadi orang yang berilmu dan bukan bersimpati dan melontarkan semata-mata rasa kasihan ketika mana isu ini sedang hangat diperbicarakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, peperangan yang berlaku pada hari ini, yang berlaku dan bermula pada 7 Oktober yang lepas, serangan yang dimulakan oleh para mujahidin masuk ke dalam tanah haram Israel yang dirampas, sebenarnya adalah rentetan peristiwa demi peristiwa untuk menarik perhatian orang-orang Islam dan mengenali apa yang sedang berlaku di bumi Palestin tersebut. Setelah usaha yang begitu banyak dilakukan oleh mereka gagal untuk menggembleng kekuatan dan kesedaran masyarakat antarabangsa dan masyarakat negara-negara Islam untuk bersama-sama dengan mereka. Sepanjang saya berada di bumi Palestin, kita berdepan dengan beberapa kali peperangan. Peperangan pertama yang saya lalui pada tahun 2014, peperangan yang berlanjutan selama 51 hari. Ketika itu saya duduk di sebuah bangunan di kawasan yang bernama At-Tufah di Bandar Gaza. Saya duduk di sebuah klinik di tingkat 5 yang namanya Ayadat Haifa, dan di bangunan itu setiap kali berlakunya pengeboman daripada pihak Zionis Israel, maka bangunan itu akan bergegar dan kita merasakan seolah-olah kita sedang bermain roller coaster. Bangunan bergoyang dan bergoyang dan bergoyang. Setiap hari kawasan sekeliling kawasan itu dihentam dengan bedilan-bedilan roket. Setiap hari kita menunggu adakah hari yang sedang kita lalui itu adalah hari yang terakhir. Tetapi kita meminjam semangat orang-orang Palestin dan alhamdulillah hari-hari tersebut dilalui dengan baik. Saya ingat satu peristiwa dalam perang tahun 2014 yang berlaku pada waktu Ramadan. Ketika itu saya sedang memasak, belum lagi berumah tangga, hidup sebagai seorang lelaki Malaysia bujang di bumi Palestin. Saya berada di dapur sedang menanak nasi dan memasak daging hitam. Kalau yang belum makan malam, terliur sikit tak apa. Kami pun belum makan lagi. Sedang masak nasi dan juga daging hitam, tiba-tiba terdengar bunyi letupan yang sangat kuat. Lalu kami pun tengok dan cek adakah rumah yang dibom tersebut adalah rumah kami ataupun rumah saya, tempat saya duduk. Kerana Zionis Israel ini bila mana dia nak bom mana-mana kawasan di dalam bumi Palestin, dia akan mengetuk pintu rumah terlebih dahulu. Tetapi cara mereka mengetuk pintu rumah bukan macam kita datang ketuk pintu, keluar, aku nak bom rumah engkau, tidak. Tetapi mereka akan mengebom atap rumah tersebut terlebih dahulu dengan drone-drone, dengan roket-roket yang kecil sebagai amaran bahawa selepas 3 minit, selepas 5 minit kami akan datang menghancurkan keseluruhan rumah ini dengan roket-roket daripada F-16 dan F-35. Maka kami tengok, alhamdulillah, rupanya bukan rumah saya yang dibom. Maka saya pun tutup balik tingkap, azan berkumandang, makanlah nasi dengan daging sambal hitam tersebut. Esoknya saya keluar daripada rumah untuk melihat kawasan mana yang dibom. Rupa-rupanya yang dibom ialah sebuah rumah di sebelah rumah saya, yang mana rupa-rupanya rumah tersebut adalah depo tempat simpanan roket-roket para pejuang. Dan kalian kena faham bahawa pejuang yang ada di bumi Gaza, mereka bukanlah tentera-tentera yang tersusun. Mereka bukanlah tentera-tentera negara-negara berdaulat. Mereka menggunakan segala keupayaan yang mereka ada. Kadang-kadang terpaksa disimpan senjata mereka di tempat-tempat yang tidak sesuai berdasarkan kepada apa yang mereka ada. Maka rupa-rupanya para mujahidin dia simpan roket di sebelah rumah saya. Dia tak bagi tahu saya awal-awal. Kalau dia bagi tahu, lama dah saya pindah ke rumah yang lain. Takdirnya roket yang dilepaskan untuk memusnahkan roket-roket mujahidin
meletup, tetapi roket-roket yang ada di situ tidak meletup, alhamdulillah. Kalau meletup, maka tidaklah ada rezeki kita bertemu mata pada hari ini secara fizikal. Mungkin saya hanya datang mengganggu mimpi malam tuan-tuan dan puan-puan pada waktu malam. Tetapi apa yang berlaku selama 51 hari itu bukanlah peristiwa paling dahsyat yang berlaku kepada saya. Kalau orang tanya kepada saya pengalaman paling ngeri di bumi Palestin, walaupun di dalam peperangan itu, peperangan 2014, peperangan pertama saya lalui di bumi Gaza, saya kehilangan seorang adik ipar. Walaupun ketika itu belum lagi bergelar adik ipar, sebab saya berumah tangga pada tahun 2016. Tetapi pemuda ini yang namanya Abdullah Syahid Abdullah Al-Minawi, seorang pejuang Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang mana pemuda ini pergi untuk menjaga sempadan. Allah takdirkan tempat beliau duduk dan beliau berjaga itu dibom oleh roket Zionis. Bangunan 3-4 tingkat tempat beliau berjaga menghimpak keseluruhan batang tubuhnya, dan lubang yang terhasil sedalam sekitar 3-4 meter. Berlaku gencatan senjata. Adik-beradik kepada Abdullah pergi untuk mendapatkan batang tubuh Abdullah. Digali dan digali dan digali, akhirnya alhamdulillah mereka menemui batang tubuh Abdullah dalam keadaan dia masih lagi memeluk senjata yang dibawa untuknya untuk menjaga sempadan-sempadan Gaza. Nak ditarik keluar Abdullah, kakinya tersangkut, pahanya tersangkut pada dawai bangunan yang musnah. Walaupun telah beberapa hari meninggal dunia, Allah takdirkan pahanya terkoyak, mengalir darah daripada kakinya. Kelebihan yang Allah berikan kepada para syuhada. Tahun 2021 berlaku perang yang seterusnya. 11 hari kemenangan juga di tangan Mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam dan sahabat-sahabat Mujahidin yang lain. Tetapi di tengah-tengahnya ada satu peristiwa yang saya tidak boleh lupakan, yang berlaku pada tahun 2018, yang disebut sebagai The Great Return March. Perarakan aman yang dilancarkan oleh pemuda-pemuda Palestin dan penduduk Palestin yang berada di Gaza, berarak dengan aman tanpa apa-apa senjata mendekati sempadan di antara Gaza dan juga tanah haram Israel. Dan duka citanya, antara sebab utama perarakan ini diadakan ialah kerana perhatian terhadap isu Palestin semakin lama semakin merudum setelah ia bangkit pada peperangan tahun 2014. Maka pemuda-pemuda ini dalam jumlah puluhan ribu, malah ratusan ribu pemuda, bergerak daripada beberapa lokasi di sepanjang sempadan di antara Gaza dan juga tanah haram Israel. Mereka tidak membawa apa-apa senjata, walaupun di hadapan mereka, mereka nampak Zionis yang memegang sniper-sniper, Zionis yang memegang rifle-rifle Tafor mereka, yang menaiki kenderaan-kenderaan berperisai, yang ke hulu ke hilir dengan Merkava buatan mereka. Tetapi para pemuda ini tidak gentar. Mereka bergerak selangkah demi selangkah mendekati sempadan, dan setiap kali laungan takbir dilaungkan Allahu Akbar, maka mereka bergerak satu langkah lagi ke hadapan. Dilaungkan lagi Allahu Akbar, mereka bergerak satu langkah lagi ke hadapan. Di sebelah kanan saya para pemuda yang kami namakan dan berikan gelaran sebagai unit tayar. Unit tayar ni kerja dia apa? Dia akan bakar tayar-tayar di barisan paling hadapan supaya asap tebal yang dihasilkan oleh tayar tersebut menutup pandangan Zionis kepada pemuda-pemuda yang sedang mara. Di sebelah kiri kita ada unit yang dipanggil sebagai unit pagar. Unit pagar bawa satu tali, dipasangkan satu cangkuk yang panjang. Mereka lari ke arah pagar pemisah di antara Gaza dan tanah haram Israel, disangkutkan cangkuk tersebut, ditarik beramai-ramai untuk dijatuhkan pagar. Dan ketika itu setiap kali kami mendengar laungan syahid, syahid, maka para pemuda akan berlari mendapatkan syuhada yang terkorban untuk diusung
dan diangkut beramai-ramai, dibawa ke ambulans untuk dibawa seterusnya ke hospital dan tanah perkuburan. Ketika itu kita melihat perut-perut yang terburai, tangan-tangan yang terputus, kaki-kaki yang cedera. Ketika itu kita melihat kepakaran tentera Zionis dan latihan yang begitu mantap yang ada pada mereka. Berlaku di hadapan mata saya, seorang sniper Zionis dengan sebutir peluru mampu menumbangkan 3 orang pemuda. Ditembak seorang pemuda, pelurunya tembus kaki pemuda tersebut, masuk ke dalam kaki pemuda kedua yang berada di belakangnya. Tembus kaki pemuda yang kedua, masuk ke dalam kaki pemuda yang ketiga, ketiga-tiga pemuda tersebut tumbang. Saya alhamdulillah berada di belakang pemuda yang ketiga. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada rezeki sampai ke Gaza nak ikut demonstrasi, pastikan sekurang-kurangnya ada 3 orang di hadapan. Dan bullet yang mereka gunakan itu bukannya bullet biasa. Namanya butterfly bullet. Nama sedap. Kita duk bayang rama-rama di Cameron Highland. Tetapi dinamakan butterfly bullet itu sebab apa? Sebab bullet itu bila dia masuk ke dalam batang tubuh orang yang ditembak, dia dah masuk ke dalam tubuh, barulah dia terbuka dan dia jadi butterfly. Dia pusing dan dia robek segala organ yang ada di dalam tubuh, barulah dia keluar meninggalkan badan tersebut. Sebagaimana yang berlaku kepada para medik yang terkenal, Asy-Syahidah Razan An-Najjar. Tetapi saya teringat satu pesan sahabat-sahabat di bumi Gaza tersebut. Mereka sebutkan, wahai Nadir, kalau kau dengar bunyi peluru, jangan takut. Sebab kalau kau dengar bunyi peluru tersebut, maksudnya peluru itu bukan untuk engkau. Kalau engkau yang nak ditembak, maka engkau tak akan dengar bunyi peluru tersebut dilepaskan daripada senapang-senapang Zionis. Yang kau akan dengar ialah bisikan hurul ain di syurga membisik ke telingamu bahawa engkau telah syahid. Sahabat-sahabat, maka berlalulah tahun 2018, tidak ada kenaikan semangat orang Islam dan masyarakat antarabangsa untuk Palestin. Mereka bertahan. Tahun 2021 sekali lagi berlaku serangan. Alhamdulillah, nampak ada sedikit perubahan dan kenaikan semangat. Kita lancarkan ketika itu satu hashtag Israel Koyak. Saya yakin kalian tahu dan kalian pernah dengar, cuma mungkin pertama kali kalian tahu bahawa hashtag Israel Koyak itu dilancarkan oleh My Aqsa Defenders. Trending, alhamdulillah. Seluruh orang-orang Israel tercari-cari di dalam kamus mereka apa makna koyak. Dan sebahagian yang lain tercari-cari apa makna mak kau hijau. Selepas daripada itu, sekali lagi semangat orang-orang Islam merudum. Kita sekali lagi lupa kepada bumi Palestin. Sampailah kepada apa yang berlaku pada tahun 2023 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ia berlaku setelah cubaan demi cubaan dilakukan oleh rakyat Gaza untuk sekali lagi menarik perhatian kita. Kita dengar dalam tempoh setahun 2 tahun yang lepas bagaimana berlakunya serangan-serangan di dalam kawasan tebing barat dan juga Palestin 1948. Dihidupkan semula sel-sel mujahidin yang ada di sana untuk menunjukkan kemarahan terhadap pencerobohan Masjid Al-Aqsa dan kezaliman serta penindasan kepungan berterusan ke atas bumi Gaza, tidak memberikan apa-apa kesan. Mereka cuba untuk memberikan amanat kepada faksi kedua terbesar di bumi Gaza untuk membalas serangan yang dilakukan ke atas mereka, kumpulan Saraya Al-Quds di bawah kumpulan Jihad Islami, sehingga terjadinya peperangan kecil dan pembunuhan beberapa orang pimpinan terbesar Jihad Islami awal tahun ini, juga tidak memberikan apa-apa kesan. Akhir sekali mereka menghidupkan semula The Great Return March yang dimulakan tahun 2018 tadi, tetapi juga tidak memberikan apa-apa kesan. Akhirnya mujahidin berbincang dan mendapati waktu ini tidak ada pilihan melainkan kita laksanakan operasi yang telah kita rancang untuk lakukan selama bertahun-tahun lamanya.
Dan itulah operasi yang kita baca tentangnya pada hari ini, yang namanya Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa yang bermaksud the storm of Al-Aqsa. Kita baca terjemahan dalam bahasa Inggeris di media, dia tulis Al-Aqsa flood. Kita pun pening apa maksud Al-Aqsa flood. Kita duk bayang Al-Aqsa sedang banjir. Tapi kalau sebetulnya nama operasi tersebut ialah Al-Aqsa Typhoon ataupun Taufan Al-Aqsa. Yang mana Taufan ni tuan-tuan dan puan-puan dipilih oleh para mujahidin sebagai nama kepada operasi dengan makna-makna yang begitu mendalam. Pertama sekali bila disebutkan Taufan, maksudnya ia akan berlaku secara mengejut. Hari Sabtu yang lepas saya berada bersama-sama dengan sahabat-sahabat di dalam bengkel advokasi. Sekitar jam 11.30 pagi, 12.30 tengah hari, tiba-tiba mesej masuk bertalu-talu ke dalam handphone saya. Sahabat-sahabat yang berada di bumi Gaza ketika itu, yang di waktu Gaza sekitar jam 6.30, 7.30 pagi, tiba-tiba dikejutkan dengan ribuan roket-roket yang dilepaskan oleh para mujahidin masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan lebih daripada itu, mereka mendengar khabar bagaimana ada usaha-usaha yang telah berjaya untuk para mujahidin masuk ke dalam tanah haram Israel dengan menggunakan motosikal dan sebagainya. Maka serangan yang berlaku adalah serangan yang mengejut, dan serangan itu berbentuk taufan, dengan makna mujahidin akan menggunakan segala kekuatan yang mereka ada untuk menerobos masuk ke dalam tanah haram Israel. Buat pertama kali dalam sejarah, mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam dan menakluk serta memegang beberapa kawasan di dalamnya. Mereka menggunakan kekuatan baru yang pertama kali diperkenalkan di dalam perang 2023 yang disebut sebagai Unit Eagle As-Saqr. Unit Eagle di mana mereka menggunakan paraglider untuk masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan orang-orang Palestin mujahidin ini, mereka terkenal setiap kali berlakunya peperangan akan ada kejutan-kejutan baru untuk musuh. Saya ingat kejutan paling banyak berlaku pada tahun 2014. Pertama sekali mereka umumkan bahawa kami telah mencipta sniper yang diberi nama Sniper Rule, boleh mencecah jarak 3 km. Kemudian mereka sebutkan kami telah mencipta drone-drone tanpa juru terbang yang dinamakan sebagai drone Ababil 1, 2 dan 3 dengan bantuan seorang muhandis daripada Tunisia, Az-Zawari, yang telah pun mati syahid dibunuh oleh Zionis. Ababil 1, 2, 3 yang peranannya untuk melakukan pantauan terhadap musuh, peranannya untuk membuat operasi berani mati meletup di tengah-tengah kumpulan musuh, dan juga mampu untuk membawa roket kecil boleh dilepaskan ke atas musuh. Kalau kalian lihat di Facebook, nampak bagaimana ia pertama kali digunakan dalam perang 2023 ini. Kemudian mereka isytiharkan pula bahawa mereka ada komando laut, dan mereka berjaya untuk tembus salah satu pelabuhan laut yang paling kuat dan ketat dijaga oleh Zionis Israel, iaitu pelabuhan laut Zikim yang berada di sebelah utara Gaza. Masuk ke dalam Zikim, melaksanakan operasi, ada pemuda di kalangan mereka yang selamat dan boleh balik semula ke tanah Gaza. Kali ini dalam perang 2023 mereka maklumkan bahawa kami ada unit yang baru, unit Eagle, di mana selama ini Zionis Israel takut dengan senjata yang sangat besar yang ada pada para mujahidin, iaitu terowong-terowong bawah tanah mereka. Di bumi Gaza ada network of tunnels yang sama ada digunakan di dalam bumi Gaza untuk bergerak ataupun dipanggil Al-Anfaq Al-Hujumiyah, ataupun tunnel yang digunakan untuk menyerang masuk ke dalam tanah haram Israel. Bila Israel tahu ada Anfaq Hujumiyah ini, apa yang mereka lakukan? Mereka bangunkan dinding-dinding pemisah yang kalau kita nampak di atas tanah tingginya sekitar 10 meter, tetapi di bawah tanah kedalamannya sekitar 30 meter. Mereka nak pastikan
Mujahidin tidak boleh korek terowong tembus masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan terowong-terowong ini tuan-tuan dan puan-puan, nak menghasilkannya bukan kerja yang mudah. Mereka tidak ada bulldozer, mereka tidak ada jentolak-jentolak berat, mereka hanya ada batang tubuh mereka dan tangan-tangan mereka. Digali dengan menggunakan drill-drill, dikeluarkan sedikit demi sedikit tanah-tanah tersebut, dimasukkan di dalam tong-tong besar, ditarik dengan menggunakan generator sampai ke tempat masuk terowong yang kedalamannya sekitar 20 meter, dan ditarik bawa naik ke atas, sedikit demi sedikit demi sedikit digali. Dan kadang-kadang terowong yang panjangnya 2-3 km mengambil masa bertahun-tahun untuk disiapkan. Maka Zionis Israel, dia dah pasang siap-siap dia punya pagar pemisah. Dia kata kali ini Mujahidin takkan dapat masuk. Rupa-rupanya Mujahidin mempunyai perancangan yang jauh lebih hebat. Dia masuk melalui jalan udara, terbang masuk dan lepas sempadan. Selain daripada Mujahidin lain yang meletupkan pagar-pagar pemisah dan masuk dengan menggunakan motosikal dan kenderaan-kenderaan lain. Pada masa yang sama dilepaskan 5,000 roket dalam tempoh 20 minit untuk memastikan senjata-senjata canggih Zionis Israel seperti Iron Dome tidak dapat mengesan pergerakan yang sedang berlaku di peringkat darat. Allah membantu mereka dan alhamdulillah, kita tengok dalam berita, kita baca bagaimana mereka berjaya untuk menakluk kawasan sedalam 40 km. Dan kawasan yang mereka berjaya ambil semula daripada Zionis Israel lebih besar daripada kawasan Gaza yang asal. Kalian tahu ke Gaza ni berapa besar dia? Agak-agak lah. Gaza ni hujung ke hujung yang kita sebut ni, hero-hero semua ni, yang kita duk dengar cerita dia, yang menjadi pembela bumi Palestin pada hari ini, yang mempertahankan secoet bumi Palestin yang masih berbaki di tangan orang Islam. Secoet, faham? Secoet. Saya mak orang Penang, ayah orang Terengganu. Jadi kadang-kadang pening nak cakap KL ke, nak cakap utara ke, nak cakap Terengganu ke. Lahir kat Scotland, so sometimes I speak English but no one understands. Yang kita nak sebutnya, Gaza ni tempat yang melahirkan para mujahidin yang begitu ditakuti oleh Zionis Israel. Panjangnya daripada hujung ke hujung 40 km. 40 minit boleh sampai daripada hujung sekali Bait Hanun dan Bait Lahia, boleh sampai ke Rafah di sebelah bahagian bawah. Kiri ke kanan lebarnya 9 km. Maksudnya bumi Gaza ni 360 km persegi sahaja. Lagi kecil daripada Perlis. Separuh Perlis. Separuh saja daripada Perlis. Kurang dah separuh. Jadi kalau orang Perlis tak boleh jadi lebih hebat daripada Mujahidin, cerai lah nampak. Tetapi kawasan ini diduduki oleh 2.2 juta orang. Kawasan yang antara paling padat di dunia. Mereka berjaya untuk takluk lebih daripada 40 km, berjaya dipertahankan dan berjaya mencapai dua misi utama yang mereka letakkan setelah mereka melaksanakan operasi Taufan Al-Aqsa ini. Misi yang pertama, untuk mendapatkan seramai mungkin tawanan-tawanan perang yang boleh dibawa semula ke Gaza dan disembunyikan di Gaza untuk dijadikan sebagai bargaining chip, bahan untuk bernegosiasi dan berbincang bersama-sama dengan Zionis Israel. Sebab orang Israel ni, dia sangat sayang kepada nyawa penduduk-penduduknya. Tahun 2011 berlaku satu peristiwa yang namanya Wafa Al-Ahrar. Wafa Al-Ahrar ini ialah perjanjian prisoner exchange yang dibuat di antara Brigade Izzuddin Al-Qassam bersama-sama dengan Zionis Israel, di mana satu orang tahanan Israel yang berada dalam tangan para mujahidin ketika itu, yang namanya Gilad Shalit. Gilad Shalit ini ditangkap oleh mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam, disembunyikan di dalam terowong-terowong Brigade Izzuddin Al-Qassam dan dijaga dengan sangat rapi.
Gilad Shalit ni bila dia keluar daripada tahanan, dia sebut, aku sebenarnya duduk dalam Gaza dalam keadaan sangat seronok. Kadang-kadang mujahidin bawa aku pergi makan barbecue dan ditunjukkan gambar-gambar bagaimana mereka buat barbecue di tepi pantai Gaza bersama-sama dengan mujahidin yang dijaga oleh satu kumpulan komando khusus, namanya Wahdatul Zil. Wahdatul Zil ni unit bayang-bayang. Jadi Wahdatul Zil ni jagalah Gilad Shalit sampailah 2011. Dia ditangkap sekitar 2005-2006. 2011 mereka capai satu persetujuan, satu orang Gilad Shalit ditukarkan dengan lebih 1,000 orang tahanan Palestin yang berada di dalam penjara Zionis Israel. Maka ketika ini alhamdulillah, misi mujahidin yang pertama untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 100 orang prisoner of war berjaya mereka capai, dan 100 orang lebih berada dalam tahanan Mujahid Brigade Izzuddin Al-Qassam di dalam bumi Gaza. Yang kedua, matlamatnya apa? Matlamatnya ialah untuk menghentikan normalisasi yang nak dilakukan oleh sebuah negara Arab yang sangat-sangat besar, yang mana dijangkakan bulan depan sepatutnya dia melakukan normalisasi bersama-sama dengan Israel, iaitu negara Arab Saudi. Dan Arab Saudi ni tuan-tuan, kalau dia buat normalisasi bersama-sama dengan Israel, maka negara-negara Arab yang lain akan ikut. Sebab dia ialah abang long kepada seluruh 21 negara Arab yang ada. Sebelum daripada ni ada abang-abang kecil yang dah buat normalisasi tapi orang lain tak ikut, seperti UAE. Yang ikut ialah negara kecil yang lain, Bahrain. Tetapi Arab Saudi kalau bernormalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel, maksudnya negara Arab tidak lagi boleh diharapkan untuk perjuangan Palestin. Dijangkakan bulan depan dia nak bernormalisasi. 2 hari lepas Muhammad bin Salman keluar kenyataan, aku telah menghentikan rundingan normalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel dan aku akan terus menyokong perjuangan rakyat Palestin. Berjaya mujahidin untuk capai misi yang kedua yang juga besar untuk bumi Palestin. Maka sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, mereka maklumkan bahawa jumlah mujahidin yang dihantar masuk ke dalam tanah haram Israel itu ada 1,000 orang. The best of the best, the cream of the cream. Nampaklah macam Scotland sikit kan. Mereka ini yang dilatih untuk masuk ke dalam tanah haram Israel untuk ambil tahanan-tahanan perang, dan yang berbaki masih ada di dalam bumi Gaza ketika ini ialah istishhadiyin ataupun pengebom-pengebom berani mati yang menunggu giliran dan menunggu arahan daripada ketua-ketua mereka untuk melaksanakan tindakan. Tetapi kalau ikut analisanya, mujahidin tidak berniat untuk kekal di dalam tempat-tempat yang telah dijajah itu, kerana mereka tidak mempunyai kekuatan berdepan dengan pesawat-pesawat udara milik Zionis Israel. Sebab Zionis Israel ni kalau dia dah marah, dia akan buat satu tindakan yang mereka bincangkan dan luluskan di dalam tentera mereka. Mereka pernah buat pada tahun 2014 bila mana mujahidin cuba untuk colek seorang tahanan ataupun seorang tentera Zionis Israel, dibawa masuk ke dalam sebuah kawasan namanya Khan Yunis. Maka tentera Israel untuk pastikan mujahidin tak dapat tawanan tersebut, apa yang dia buat? Dia bom keseluruhan kawasan Khan Yunis itu, dan dalam taklimatnya menyebutkan kalau tawanan Israel, rakyat kita itu pun mati, tak ada masalah, asalkan mujahidin tak dapat tawanan. Peristiwa yang bernama ataupun diberi nama dinamakan sebagai Jumatus Sauda ataupun Black Friday dalam perang pada tahun 2014. Makanya mujahidin dah capai matlamat mereka. Sekarang ni masa Zionis Israel membalas dendam. Mereka sedang menghentam rumah-rumah di bumi Palestin dalam keadaan penduduknya masih lagi berada di dalam rumah. Mereka mengebom kawasan-kawasan yang ada di sana
dalam keadaan seluruh kawasan itu tidak lagi berbaki. Dan disebutkan oleh sahabat-sahabat saya yang berada di sana, mereka sebutkan bahawa perang dan serangan kali ini adalah serangan paling dahsyat dalam sejarah Palestin dan sejarah Gaza sejak Gaza mula dikepung pada tahun 2006. Alhamdulillah, saya dah menunggu sejak daripada bulan 2 untuk peperangan ini tercetus. Sebab ura-ura untuk ia berlaku sudah lama ada. Kita tunggu dan tunggu dan tunggu, Allah takdirkan perang tidak terjadi. Sampailah saya berusaha untuk keluar juga tak berjaya untuk keluar. Sampailah kepada tahun ini bulan 9 saya diizinkan oleh Allah untuk keluar untuk urusan organisasi, meninggalkan keluarga di dalam Gaza, isteri yang bekerja sebagai seorang wa'izah ataupun ustazah di Wizarat Awqaf, Kementerian Agama di bumi Palestin, bersama-sama dengan anak yang sedang bersekolah, anak-anak yang sedang bersekolah. 5 orang anak tiri yang saya ada dan 3 orang anak sendiri. Nampak macam muda, tapi 8 orang anak. Maka saya tinggalkan keluarga saya keluar, dan tiba-tiba bila saya keluar ke Malaysia, berlaku peperangan sebagaimana yang kita baca. Isteri saya dan anak-anak berada di dalam bumi Gaza. 3 hari lepas mereka berlindung di rumah. Kemudian dimaklumkan kepada saya oleh isteri, disebutkan bahawa keadaan semakin teruk di kawasan rumah kita. Sebuah dewan yang ada bertentangan dengan jalan telah dibom oleh Zionis Israel. Maka dia minta izin dengan saya untuk keluar daripada rumah. Dia keluar daripada rumah, pergi duduk di rumah adik ipar. Tak sampai 1 hari di rumah adik ipar, masjid yang berada di hadapan rumah adik ipar tersebut dibom, yang menyebabkan rumah tempat mereka duduk musnah. Isteri saya, bila saya hubungi, diceritakan dan disebut sebenarnya satu keajaiban, kami masih boleh keluar daripada rumah ini dalam keadaan hidup. Pemuda-pemuda yang berada di sana datang mendukung dan mengambil anak-anak saya, termasuklah anak bongsu Ibrahim yang berumur 1 tahun setengah daripada tangan isteri saya, dibawa lari ke tempat yang selamat. Dan penduduk-penduduk Palestin ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana berlaku peperangan, mereka dah siap pakai dah baju untuk keluar dan lari bila-bila masa sahaja. Maksudnya yang wanita dia tidur dalam keadaan bertudung, pakai kasut dah siap-siap, anak-anak pun pakai kasut dah siap-siap. Ada sahaja amaran bahawa rumah akan dibom ataupun ada bunyi letupan di tempat yang dekat dengan mereka, maka mereka akan lari meninggalkan rumah. Bila isteri saya lagi keluar rumah bersama-sama dengan anak-anak, dia ceritakan bahawa pemandangan di jalan raya ketika itu sangat menyayat hati. Cebisan-cebisan daging memenuhi jalan raya, tangan-tangan, kaki-kaki yang terputus. Dan diceritakan bahawa di situ, lokasi tersebut, 11 orang mati syahid. Tetapi Allah takdirkan, alhamdulillah, isteri saya dan anak-anak keluar dalam keadaan yang selamat, hanya cedera ringan sahaja. Saya tanya kepada isteri, saya kata, kalau begitu saya nak balik ke Gaza, saya nak pastikan kalian selamat. Isteri saya kata, kalau kau balik ke Gaza, kau nampak roket, kau buat macam tu, roket tu boleh berhenti, kau baliklah ke Gaza. Tapi kalau kau balik ke Gaza, kau tak boleh buat apa-apa, dalam keadaan tidak ada elektrik, dalam keadaan tidak ada air, dalam keadaan tidak ada internet. Maka kerja engkau duduk kat Malaysia, bagi orang Malaysia faham tentang Palestin, bagi mereka ada semangat berjuang untuk Palestin, bagi mereka berdoa untuk Palestin, bagi mereka menderma untuk Palestin. Aku di sini, Allah yang akan jaga aku. Aku minta maaf kepada engkau atas semua kesilapan yang aku telah buat, dan kau redakanlah kalau nyawa aku ditarik pada bila-bila masa. Semalam petang saya menghubungi isteri saya, sampai sekarang belum ada lagi balasan, tetapi saya rasa mereka masih lagi hidup, sebab hati saya masih lagi tenang.
Mudah-mudahan kalian mendoakan mereka dan mendoakan seluruh penduduk Palestin. Dan mudah-mudahan kalian juga ada peranan masing-masing untuk membebaskan bumi Palestin. Dan pastinya pembebasan itu akan berlaku insya-Allah dalam masa yang terdekat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serahkan balik kepada moderator.